Seterusnya, fokus dari Bumi Kenyalang hari ini mengenai kepentingan kestabilan politik untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi negara. Perinciannya bersama Bumawi di sana. Baik, terima kasih Atika. Malaysia amat memerlukan kerajaan yang kukuh dan stabil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, kestabilan politik sangat penting untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi negara, terutama melibatkan pelaburan asing. Ini kerana tanpa keyakinan terhadap keupayaan negara, pelaburan luar dalam pelbagai sektor akan terjejas. Nilai mata wang ringgit juga akan terjejas dan dengan nilai mata wang yang rendah, Malaysia tidak akan mampu berkembang pesat serta menyediakan pembangunan sosioekonomi yang berkualiti kepada rakyat. Langkah yang sebenarnya begini, saya rasa ekonomi kita mesti berkembang. Dan juga kita tingkatkan ekspor kita supaya ada supply and demand on currency. Apabila mereka membeli barang kita, sudah tentu dia berkendakan ringgit, pertukaran wang. Kalau pertukaran wang kita terkawal, bermakna nilai ringgit kita akan naik. Ini adalah basic financial transaction kita, currency. Kalau itu berlaku, bermaknanya kalau mata wang nilai kita kuat, harga import akan murah. Tapi kalau kita tak ada ekspor, orang tak ada membeli wang kita, wang ringgit. Jadi there is no demand. Definitely the value will be less. Premier mengulas mengenai desakan sesetengah pihak di Semenanjung yang mahu pilihan raya umum diadakan segera bagi mewujudkan kerajaan yang kukuh untuk menangani inflasi. Tambah beliau, bila pilihan raya diadakan adalah terpulang kepada Perdana Menteri. Menyentuh mengenai Sarawak, beliau yakin inflasi yang dihadapi di seluruh dunia pada masa ini tidak akan menjejaskan negeri ini dengan teruk, terutama dari sudut pekerjaan dan projek pembangunan. Beliau menjelaskan ini kerana Sarawak telah menjangkakan kesan pandemik COVID-19 dan telah merangka strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Katanya program dan strategi yang telah diatur sedang dilaksanakan, termasuk mendapatkan semula hak-hak Sarawak yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 untuk mendapatkan dana negeri selain menyuntik dana dalam bajet tahunan dan menggunakan kontraktor penyelamat bagi memastikan ekonomi negeri terus berjalan. Bagaimanapun, beliau mengakui Sarawak terus terjejas dengan kenaikan harga barang kerana banyak barangan makanan adalah diimport. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ditemui selepas merasmikan Masjid Darul Naim di Kampung Lintang Kuching. Masjid yang dibina dengan nilai 9 juta ringgit itu merupakan pembinaan bangunan baharu kelima Masjid Darul Naim di tapak seluas 1,888 meter persegi. Selain mempunyai ruang solat yang luas dan selesa, bangunan 2 tingkat itu turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti ruangan solat yang mampu memuat 1,500 jemaah, ruang seberguna untuk aktiviti komuniti, pendidikan pentadbiran, bilik pengurusan jenazah, zon kuliah, selain dilengkapi sistem panel solar untuk pencimatan elektrik. Kumpulan pertama 142 jemaah haji dari Sarawak berlepas ke Jeddah malam tadi. Mereka antara 344 bakal jemaah yang terpilih bagi menunaikan rukun Islam kelima itu selepas 2 tahun tertangguh ekoran pandemik COVID-19. Hadir menyempurnakan majlis keberangkatan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebelum itu mengingatkan jemaah haji supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak tabung haji selain menjaga kesihatan sepanjang keberadaan di Tanah Suci. Dalam pada itu, beliau juga berharap jumlah jemaah haji dari Sarawak dapat ditingkatkan ke 700 orang tahun depan bagi memberi peluang lebih ramai menunaikan ibadah haji. Sementara itu, bagi jemaah haji dipilih menjadi tetamu Allah selepas 2 tahun ditangguh akibat COVID-19 disifatkan satu rahmat bagi mereka. Perasaan kami bersyukurlah sebab akhirnya terpilih untuk menjadi tetamu Allah untuk ke Tanah Suci Mekah. Kisahlah nak, belum ada rezeki. Pergi pun kita dalam keadaannya. Ni dapat. Macam bedahnya.
Turut hadir pada majlis keberangkatan itu yang di-Petua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas telah diberi tanggungjawab bersama agensi di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam membantu membangunkan komuniti syarikat pemula di Sarawak dari segi bimbingan dan sokongan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Adham Baba memberitahu ia adalah langkah holistik bagi memastikan keupayaan syarikat pemula dapat dimajukan ke peringkat antarabangsa. Beliau turut mengumumkan inisiatif bersama agensi yang terlibat untuk menyediakan pembiayaan pada peringkat awal dan ke peringkat seterusnya menerusi program pembiayaan Startups agensi MOSTI. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan siri jelajah My Startup Roadshow di Sarawak dekat Kuching hari ini. Ujarnya ia bagi mengurangkan jurang kegagalan atau the valley of death yang dihadapi kebanyakan syarikat pemula di Malaysia. Beliau turut menyaksikan 6 MOU ditandatangani antara agensi MOSTI dan agensi yang terlibat seperti Tegas bersama Cradle Fund Sendirian Berhad yang merupakan agensi pembiayaan MOSTI. Program My Startup yang dilancarkan Februari lepas antara lain bertujuan memperkasa ekosistem dan komuniti syarikat pemula di Malaysia melalui pengisian yang menumpukan kepada pembangunan, perkembangan secara mampan, pembangunan kapasiti serta modal insan. Antara aktiviti sepanjang jelajah adalah sesi taklimat mengenai inisiatif MOSTI serta perundingan bersemuka antara agensi pembiaya, rakan strategik setempat dan dari luar Sarawak. Baik, 28 buah keluarga miskin Tegar di daerah Pakan terpilih menyertai program pembasmian kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM. Menurut Menteri di Pejabat Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed, Pakan merupakan antara 10 lokaliti di Sarawak yang dipilih bagi program tersebut. Ujar Datuk Seri Mustafa, matlamat program itu adalah ke arah sasaran kerajaan untuk membasmi keluarga miskin Tegar di negara menjelang tahun 2025. Mengulas tentang projek kecil yang akan diberikan kepada keluarga terpilih ini, beliau mendedahkan pihaknya mengambil langkah fleksibel kerana projek diberikan berdasarkan minat, kemahiran dan kos sesebuah projek tersebut. Di Pakan, antara yang akan disalurkan adalah bantuan projek penanaman sayur, baja ikan kepada yang sudah memiliki kolam ikan dan bantuan kepada peniaga barangan runcit. Fleksibilitinya mereka adalah berminat. Ya. Yang pertama, mereka harus ada asas. Ya, kalau petani, kalau berniaga. Itu asalnya. Ya. Yang kedua, mereka perlu berminat. Yang ketiga, ada bantuan teknikal, pertanian, Unimas dan lain-lain. Itu antara keperluannya. Yang keempatnya, kita ada pemantauan oleh EDO lah. Secara purata, setiap penerima bantuan menerima RM100,000 namun bergantung kepada jenis perusahaan yang dipilih peserta. Beliau ditemui pada majlis gerak mula program BMTKM yang diadakan di Dewan Masyarakat Pakan. Turut hadir Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom dan Ahli Parlimen Julau Larry Seng. Sarawak telah mengenal pasti beberapa subsektor makanan agro yang berpotensi tinggi untuk dipromosi sebagai pemacu pertumbuhan utama bagi agro berorientasikan ekspor. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ia selaras dengan aspirasi Sarawak menjadi pengekspor bersih makanan menjelang tahun 2030. Beliau mendedahkan 4 tanaman utama iaitu kelapa, durian, nanas dan pisang telah dikenal pasti berpotensi untuk tujuan ekspor memandangkan permintaan domestik dan global semakin meningkat terhadap produk berasaskan tanaman berkenaan. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri berhasrat untuk menggiat dan mengukuhkan pembangunan keempat-empat tanaman terbabit di Sarawak. Katanya, strategi dan inisiatif baharu yang komprehensif akan dibangunkan untuk mewujudkan pengurusan tanaman itu sebagai sumber utama kekayaan baharu di Bumi Kenyalang yang boleh menyumbang kepada penjanaan pendapatan petani yang lebih tinggi.
Datuk Seri Dr. Steven berkata demikian dalam ucapan perasmian program Agro Invest Sarawak di Kuching. Beliau memberitahu Sarawak juga akan memfokuskan kepada pertanian tepat terutamanya dalam pengeluaran sayuran bernilai tinggi. Kerajaan menyediakan kawasan keluaran makanan dilengkapi dengan aplikasi pertanian pintar seperti Internet of Things. Katanya lebih 100 hektar tanah di stesen pertanian sedia ada telah dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai precision farming park, manakala tanaman yang dipilih ialah cili, tomato, tembikai emas dan halia kerana mempunyai nilai komersial tinggi. Pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai RM122,310 telah dirampas menerusi operasi tapis khas yang dilaksanakan selama 3 hari di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri mendedahkan daripada operasi terbabit, seramai 391 individu berumur lingkungan 16 hingga 64 tahun ditahan melibatkan 30 lokasi serbuan. Seramai 369 lelaki dan 22 perempuan yang berusia di antara 16 hingga 64 tahun. Antara session kesalahan yang terlibat itu session 39B seramai 7 orang, session 39A2 seramai 4 orang, session 39A1 seramai 19 orang, session 12-2 seramai 68 orang, session 6 atas darah bahaya seramai 3 orang, session 15-1A 278 orang, session 31 LLPK seramai 7 orang. Dan daripada tanggapan ini, ada di antara individu yang tertangkap melakukan lebih daripada satu kesalahan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Optapis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Dedahnya lagi, seramai 7 orang tokan dadah ditahan di bawah Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya 1985, manakala 7 orang lagi ditahan di bawah Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam serbuan di sekitar Port Dadah meliputi kawasan ladang dan PPR, pelbagai jenis dadah dirampas iaitu 337.21 gram syabu, 13 gram ganja, 1611.0 gram jus ketamin, 500 biji pil ekstasi dan 315 gram pil Aramin 5. Turut dirampas sebuah kereta dan 2 buah motosikal bernilai RM23,800. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Bermak untuk perkembangan di Sarawak.